la ilaha syarika lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni, meneruskan kelas pengajian dalam talian dan atas talian Baitus Salam, dan insya-Allah kita dapat berita gembira, insya-Allah masjid-masjid di Selangor dah mula diberikan keizinan untuk kuliah secara fizikal, dan harap ini juga akan membuka kepada tak lama lagi bagi kelas pengajian Baitus Salam secara fizikal juga. Wallahilham, insya-Allah kan Subhanahu Wa Taala jadikan segala keadaan ni bertukar dan berubah. Kerana Allah Ta'ala yang bolak-balikkan keadaan, bolak-balikkan hati manusia. So macam tu keadaan kita kan, susah dan senang Allah Ta'ala pusingkan. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan ajaran sesat yang mengatakan bahawa tiap kali jadi keadaan, mereka cuba lari kepada selain daripada ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, kan, pergi pada al-bid'ah, ambil dari mereka ilmu dan sebagainya. Ini adalah di antara perkara yang tak patut berlaku kepada ahli sunnah. Baik, hari ini kita insya-Allah kita akan sambung. Kita dah mulakan pada minggu lepas. Siapa-siapa yang terlepas boleh cari balik dalam Facebook Baitus Salam, video berkenaan dengan kaedah-kaedah Quran. Ya, kaedah Quran yang kaedah pertama kita ambil pendahuluan, dan kita ambil perbincangan berkenaan kaedah pertama. Dan kaedah pertama kita ambil hari itu adalah waqulu lin-nasi husna. Katalah pada manusia kata-kata yang baik. Mana kita kata ia adalah di antara kaedah yang terbaik yang dilaksanakan untuk kita menjaga hubungan kita sama manusia. Dan kalau kita gunakan kaedah tersebut dengan betul, kan, memang kita kata banyak perkara-perkara baik dalam kekeluargaan ke dalam kemasyarakatan dan sebagainya, memang kita akan lihat kesannya yang baik. Dan jadi bila kita bincang itu kan ialah pasal untuk menjadi macam Imam Malik rahimahullah tegur, untuk menjadi orang tu bodoh dan juga hina, itu bukanlah benda yang tak mampu dibuat oleh siapa. Tapi untuk menjadi seorang yang mulia dan bermaruah, itulah memerlukan kepada kesungguhan diri dan juga usaha. Itu patut yang berlaku lah. Tapi banyak orang kadang-kadang tak nampak ini sebagai keutamaan. Kita bincangkan itu. Wallahilham, nanti kita siapa yang nak tu tengok balik. Okay, hari ni kita masuk kaedah kedua. Al-qaidatu tsaniyah tu kaedah kedua, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bimbang kalian benci satu perkara sedangkan ia baik untuk kalian, dan bimbang kalian suka satu perkara ia buruk untuk kalian. Dia kata kat sini kaedah yang agung ini
ia mempunyai kesan yang amat kuat dalam kehidupan orang-orang yang sedar akan kaedah ini. Siapa yang sedar kaedah ini, dia akan mempunyai kesan yang kuat dalam kehidupan dia. Dan mereka mendapat petunjuk dengan petunjuknya. Kaedah dia satu kaedah yang mempunyai hubungan dengan salah satu usul iman yang agung. Ni kaedah ni punya hubungan dengan usul iman. Ketahui iaitu ia adalah iman dengan qada dan qadar, iman dengan keputusan dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dengan keputusan dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kaedah itu, kaedah berkenaan kata ia adalah sabda, ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah dalam baris ayat membincangkan mengenai kefarduan jihad di jalan Allah Taala. Allah Taala ayat 216 mula dengan kutiba alaikumul qital, difardukan atas kamu berperang. Okey. Surah Al-Baqarah 216. Di tengah-tengah perbincangan tersebut Allah Taala selitkan dengan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bimbang kamu benci satu perkara namun ia baik untuk kamu, dan bimbang kamu wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum, bimbang kamu suka satu perkara sedangkan ia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu, Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini adalah kebaikan yang menyeluruh. Ini tafsirkan sebenarnya kebaikan khairan kan, khair tu ditafsirkan ia dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa dalam perbincangan tentang berpisah dengan wanita, mana nak bercerai. Tajuk perceraian Allah Taala selitkan tentang ayat 19. Kan bila kalau seorang tu tak suka isteri dia, tak suka dia punya isteri dan dia menyampah dan sebagainya kan. Tapi adakah elok untuk bercerai? Okay, surah Nisa ayat 19 Allah Taala katakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian semua tak suka akan isteri-isteri berkenaan, fa asa an takrahu syai'a, tapi bimbang kalian benci satu perkara, wa yaj'alullahu fi khairan katsira, tapi Allah Taala jadikan padanya, pada benda kalian tak suka tu, kebaikan yang banyak, kebaikan yang sangat banyak. Ni kita tak tahu. Lepas tu kalau kita kata bersabar, kadang-kadang dalam perkahwinan dan lepas beberapa tahun kahwin, mula kahwin saling suka sama suka, tapi lepas berkahwin berapa tahun, 10 tahun ke dan beberapa tahun, jemu telah datang. Jemu telah datang, benda yang sama kita jumpa, kita takkan lagi rasa kehebatan benda tersebut, kita akan rasa common dan hati kita mula tawar, dan benda tersebut akan menyebabkan manusia ni dia mula optional yang lain kan, mula tak suka sebagainya, mula marah-marah. Time kahwin cinta sama cinta, tapi bila time dah jadi tu, tapi kalau anda kata orang tersebut boleh bersabar, ada kebaikan yang banyak. Kalau dia boleh bersabar, kebaikan sangat banyak. Ini adalah kebaikan dia sebut kan. Jadi Allah Taala firmankan dalam ayat 19 surah An-Nisa tu, firman Allah Taala khairan katsira, kebaikan yang banyak. Dia menafsirkan dan menerangkan kebaikan yang disebut dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 216 tu, iaitu ayat yang pertama yang kita buka dengannya perbincangan ini. Okey. Dan makna kaedah ini secara ringkas. Apa makna kaedah ini? Bimbang kamu suka satu perkara, ia buruk, ia baik, tak suka satu perkara, ia baik untuk kamu. Bimbang kamu suka satu perkara tapi ia buruk untuk kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Makna kaedah ini dengan secara ringkas adalah manusia kadang-kala akan terjadi padanya sesuatu daripada qadar yang memedihkan, yang menyakitkan, peristiwa atau perkara yang menyakitkan, yang ia tak disukai ia oleh dirinya, dan barangkali dia akan merempan kan, dan juga menimpa kepadanya kesedihan, dan dia menyangka bahawa yang ditakdirkan itu ia adalah satu pukulan yang pemutus ke atas cita-cita dia dan juga kehidupan dia. Maksud apa impian dia ada telah terhenti dengan ketentuan berkenaan. Namun tiba-tiba benda yang ditakdirkan kepada dia itu menjadi kebaikan kepada manusia berkenaan daripada dia tidak sangka-sangka. Dan sebaliknya juga betul, juga adalah benar kalau anda kata betapa banyak manusia ni berusaha pada satu perkara yang zahirnya kebaikan, dan dia bermati-matian di dalam menghasilkan perkara tersebut. Dia mengerahkan segala yang mahal dan yang bernilai demi kerana sampai kepada apa yang dia nak, apa yang dia impikan tu. Tiba-tiba perkara berkenaan datang ke atas apa yang berlawanan apa dia kendaki, berlawanan dengan apa dia kendaki. Sepatutnya dia dapat kebahagiaan, tapi dapat benda tu dia tak bahagia lagi. Ini realiti yang tak boleh kita nafikan. Betapa banyak orang
yang apa nakkan kekayaan, tapi dapat kekayaan dia tak dapat, dia tak bahagia pun selepas tu. Apa orang yang mencari keindahan pada bentuk rupa, tapi dapat dia sengsara dengan apa yang dia perolehi. Okey. Apabila anda perhatikan dua ayat yang mulia tadi, yang pertama dan kedua, itu surah Al-Baqarah 216 dan surah An-Nisa ayat ke-19 tu, anda dapati bahawa ayat yang pertama membicarakan atau bercakap mengenai kefarduan jihad. Okay, dan membincangkan mengenai kesakitan tubuh badan. Jasmani dari segi jasmani. Yang kadang-kala boleh kena kepada seorang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana ia biasa. Okay, dan bila anda perhatikan pula kepada ayat kedua, ia sebenarnya ayat tentang berpisah dengan isteri, berpisah dengan wanita. Anda dapati ia membicarakan mengenai keperitan jiwa, sakit jiwa yang akan datang pada salah seorang di kalangan pasangan suami isteri berkenaan dengan sebab perpisahan dia kepada isteri dia. So basically dua tadi, satu ayat surah Al-Baqarah bincang tentang sakit tubuh badan, kecederaan, patah dan sebagainya, secara fizikal yang berlaku dalam peperangan. Sedangkan yang satu lagi akan datang berkenaan dengan tajuk jiwa, kan, keperitan jiwa dan kehidupan tadi, untuk kekal bersama isteri berkenaan ataupun untuk berpisah dengan dia. Semua itu akan datangkan keperitan jiwa. Okey. Dan bila ada perhatikan pula pada ayat jihad, anda dapati yang bicarakan mengenai ibadat daripada ibadat. Satu ibadat daripada ibadat-ibadat. Ayat yang 216 tu bincang tentang ibadat. Dan bila anda perhatikan pula ayat surah Nisa tadi, anda dapati dia membicarakan mengenai hubungan duniawi. Perkahwinan, kehidupan duniawi. Satu tentang ibadat, hubungan dengan Allah Ta'ala. Satu lagi tentang hubungan duniawi. Kalau begitu, kita berhadapan dengan satu kaedah yang sebenarnya menyentuh keadaan-keadaan yang pelbagai. Keagamaan dan juga keduniaan. Tubuh badan dan juga jiwa. Dua-dua sekali. Dia sentuh jiwa dan juga tubuh badan. Dia adalah keadaan yang hampir takkan terpisah daripadanya siapa pun dalam kehidupan ini. Nobody dekat dunia ini terpisah daripada keadaan ini. Either dia cedera badan atau dia sakit hati. Itu benda tu akan berlaku. So basically dua-dua tadi itulah benda yang kita cuba elak. Kita tak nak terlibat dengan peperangan sebab tak nak cedera badan. Dan kita tak nak terus kekal dalam perkahwinan yang menyakitkan tadi sebab tak nak sakit hati. Okey. Tapi benda tu memang kita kata semua benda semua dalam kehidupan kita macam tu. Pekerjaan kita, kan, jiran kita, tempat kita tinggal, kawan kita berkawan, adik-beradik yang kita ada. Semua sekali itu akan datangkan dengan salah satu perkara tadi. Okey. Dia kata apa? Dia kata dalam satu syair dia kata, Jabal ta'ala qadarin wa anta turiduha safwan min al-aqdari wal aqdari. Engkau ditentukan, engkau difitrahkan pada kekeruhan, pada benda yang keruh, sedangkan engkau inginkan ia jernih daripada kotoran dan juga daripada qadha ni macam taik mata sebenarnya lah. Qadha ni kekotoran daripada noda dan kotoran. Okey. So basically kita nak benda berkenaan, tapi Allah Ta'ala sebenarnya datang pada kita benda-benda sedemikian. Okey. Dan juga dan firman Allah Ta'ala lebih lagi jelas bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia pada kabad, pada kesusahan, kepayahan. Sedia dia nak lahir payah, nak membesar, nak berjalan jatuh payah. Semua kehidupan dia akan sentiasa berhadapan dengan kepayahan. Semua sekali tujuan dia untuk menjadikan manusia itu lebih matang sebenarnya. Balik pada asal dia bukannya benda tu buruk. Cuma ialah ini yang kita nak faham dari kaedah ini. Bila nyata kepada anda perkara ini telah nyata, bila telah nyata perkara ini, ketahuilah bahawa mempraktikkan kaedah Quran ini dalam kehidupan termasuk di antara seagung-agung apa yang memenuhikan hati, ketenangan dan kerehatan. Kalau orang tu berjaya laksanakan kaedah ini, pandang semua yang berlaku pada kehidupan dia, keburukan ke kebaikan tadi masih dalam keadaan tadi. Benda kita mungkin suka tapi ia buruk, tak suka tapi ia mungkin baik. Okey. Yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala tahu, kita tak tahu. Siapa boleh realisasikan ini, dia akan dapat benda yang boleh mengisi kalbu kita dengan ketenangan dan kerehatan. Dan antara sebab-sebab, di antara sepenting-penting sebab yang menolak rasa gundah gulana, yang mungkin akan menerpa atau meribut kepada kehidupan banyak di kalangan manusia. Dengan sebab satu keadaan daripada keadaan, atau sebab qadar daripada qadar-qadar, satu suasana, satu situasi, dari situasi yang berlaku, ataupun daripada
sebab qadar, daripada qadar Allah Ta'ala yang memeritkan, yang berjalan padanya pada satu hari daripada hari-hari hidup dia. Okey. Kalaulah kita buka, kita belik kisah-kisah Al-Quran Karim, kisah-kisah Al-Quran dan juga lembaran-lembaran sejarah, ataupun kita pandang pada realiti kehidupan kita, pasti kita dapati daripada itu ada pengajaran dan juga saksi yang banyak. Ada pengiktibaran dan penyaksian yang banyak, yang barangkali kita sebutkan sebahagian daripadanya. Moga-moga ia menjadi pada itu sebagai pujukan, sebagai penenang dan pujukan bagi setiap yang sedih. Siapa yang bersedih, dengarlah akan kisah-kisah ini. Dan juga pengajaran bagi setiap yang rungsing. Pertama, kisah pelemparan Ibu Musa AS anaknya ke dalam laut atau ke dalam air. Disebut bahr ni pasal yam. Yam al-yammu, ada sebut sungai. Para ulama kata sungai yang besar. Ada kata ia adalah laut. Ala kulli hal, kita tahu kalau sekiranya dalam bahasa Arab bahrun ni dia tak semestinya dalam keadaan keadaan air dia melimpah ruah banyak. Kalau tawar sekalipun dia panggil bahrun, dia bukan mesti masin. Kadang-kadang kita ada salah faham, kita rasakan bahawa bila masin panggil bahrun, bila tawar panggil nahrun. Tak, dalam bahasa Arab tak macam tu. Kan memang biasa saja Allah Taala sebutkan tentang bahrun tu bila tawar, ia adalah sungai yang sungai bukannya laut. Okey. Alhamdulillah, Ibu Musa campak anak dia Musa AS ke dalam air, ke dalam sungai. Maka bila anda perhatikan, anda dapati bahawa ia adalah perkara yang ia adalah bahawa sungguhnya tidak ada benda lebih dahsyat, lebih teruk bila Imam Musa AS tiada lebih ditaksukai, tiada lebih dibenci oleh Ibu Musa daripada jatuhnya anak dia ke tangan keluarga Firaun. Sebab tu dia campak dalam sungai. Namun begitu, walaupun dia campak, Allah Ta'ala jadikan qadar berjalan, memang sampai ke keluarga Firaun juga anak dia. Itu Musa jatuh ke tangan keluarga Firaun. Tapi berserta dengan walaupun begitu, dia kata muncul pengakhiran penamat yang terpuji dan kesan-kesan yang baik dalam masa-masa mendatang. Dan ini adalah apa yang digambarkan mengenainya penamat ayat yang kita bacakan. Okay, dan kaedah ini dia kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu, kalian tak tahu. Mana kita nak, tapi Allah Ta'ala ada aturan tersendiri. Macam mana Musa AS membesar dalam istana Firaun sendiri, dibela oleh keluarga Firaun, membesar dalam keluarga tersebut. Walaupun mak dia beri campak di sungai untuk larikan, tapi Allah Ta'ala balikkan. Tapi benda tersebut ada kebaikan yang Allah Ta'ala susun untuk Musa AS. Perhatikanlah juga, dan perhatikanlah kisah Yusuf AS. Ke atasnya selawat dan salam. Anda dapati bahawa dalam ayat ini benar-benar bertepatan. Kaedah yang kita ambil ni, yang kita suka benda, Allah Ta'ala mungkin tak jadikan kebaikan. Kita tak suka tu benda, tapi Allah Ta'ala jadikan kebaikan padanya. Okay. Ayat ini, kaedah ini benar-benar bertepatan dengan ketepatan yang jazakillah khairan. Okay. Ketepatan di atas apa yang berlaku kepada Yusuf AS dan bapa dia Yaqub alaihi wassalam. Okay. Memang kita kata memang benda dia tak suka, tapi itulah cara Allah Ta'ala nak menjadikan pada Yusuf AS sampai jadi menteri, dan kemudian bapa dia dapat pindah ke Mesir sebagainya, mendapat kedudukan dan kehidupan yang elok di sana. Okay. Bismillah. Okay, kita nampak buruk, tapi terbuangnya Yusuf tadi sampai peringkat untuk jadi menteri. Aturan Allah Ta'ala yang terbaik. Okay, ketiga, perhatikan pula kisah budak yang dibunuh oleh Khidir dengan perintah Allah Ta'ala. Kerana sungguhnya alasan pembunuhan budak tersebut dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Kahfi ayat 80-81, Allah Ta'ala katakan wa ammal ghulamu, ada pembudak berkenaan, fakana abawahu, yang dibunuh oleh Khidir, dua bapa dia, mak bapa dia adalah mukminain, dia dua orang yang beriman. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, lalu kan bimbang budak ni akan memaksa atau menguasai mak bapak dia secara pelampauan dan juga kekufuran, mengheret mak bapak dia jadi melampau dan kufur, atau dia menguasai mak bapak dia dengan cara tersebut, kufur dan juga pelampauan. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, maka kami mahu agar menggantikan untuk mereka berdua, Tuhan mereka berdua, kebaikan yang lebih baik berbanding anak tersebut yang kami bunuh,
Ya, lebih dari segi kesucian dan juga lebih dekat dari segi kasih sayang. Okey, mari kita mari kita di sini berhenti sebentar dan kita bertanya. Betapa banyak manusia yang Allah Ta'ala takdirkan untuk bahawa Allah Ta'ala tidak takdirkan untuknya direzekikan dia dengan anak. Betapa banyak orang yang insan ni yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala untuk direzekikan dia anak. Lalu dia rasa sempit dengan itu dadanya, rasa sempit dada dia. Dan ini adalah suatu tabi'i. Memang benda tabi'i lah bila tak dapat benda kita nak. Kita impikan satu benda, Allah Ta'ala tak bagi, ia adalah benda tabi'i. Okay. Akan tapi tidak harus berterusan. Tidak harus dia berterusan, iaitu bersedih, berpanjangan dan merasakan kehilangan ketika dia merasakan kesekatan dan tak diberikan yang akan yang akan menghabiskan ke atas baki usaha-usaha hidup dia. Dan untuk buat rumah pun terfikir ni. Jadi sekali semua sekali panggil projek ataupun perancangan hidup dia akan terbantut kerana sibuk fikirkan satu benda tu. Yang sedang Allah Ta'ala bagi dia banyak lagi benda berkenaan. Dan barangkali dia kata alangkah kan, barangkali ataupun kita panggil semoga barang siapa diharamkan nikmat anak, dia perhatikan kepada ayat ini, bukanlah untuk menghilangkan kesedihan dia saja, bahkan agar dia tenang hati dia dan lapang dada dia. Dan alangkah baiknya kalau sekiranya dia memandang pada qadar dengan pandangan nikmat dan rahmat. Dan Allah Ta'ala barangkali menjadikan barangkali Allah Ta'ala jadikan pengalihan nikmat tersebut sebagai rahmat bagi dia. Apa dia tahu? Mana dia tahu? Kalau dia kata dapat anak apa jadi? Jadi Allah Ta'ala alihkan tu benda, mesti ada kebaikan yang Allah Ta'ala tahu yang dia tak tahu. Okey? Dan barangkali apabila dia direzekikan dengan anak, dia jadi anak ni sebab untuk kemalangan dia ataupun kemalangan ataupun kecelakaan bagi dua ibu bapa berkenaan, kesusahan mereka berdua dan juga penenggelaman ataupun perosakan bagi kehidupan mereka berdua. Boleh jadi. Macam kisah anakku sehari lah. Contoh kan, yang gambaran yang Firamli buat tu memang benda tu realiti. Memang jadi dalam masyarakat. Kadang-kadang anak tu jadi sebab untuk kehinaan mak bapak. Mana mak bapak tu akan hilang kedudukan, nama yang baik dan sebagainya kerana anak tersebut. Kita tak tahu. Sebab tu kenapa yang kita cepat melihat ketidaknikmatan kita dengan satu perkara adalah penghalangan Allah Ta'ala yang murka pada kita. Bahkan ada kebaikan yang kita tidak ketahui. Okey. Dia kata dan juga merosakkan kepada nama mereka berdua. Sebab tu dalam ayat berkenaan kata wa amal ghulam, adapun anak budak tersebut fakana abahum mu'minin, maka adalah bapa dia dua yang beriman. Fa khashina ayyuhikahuma tughyanan wa kufra, maka kami bimbang dia akan membawa atau mengheret mereka berdua secara melampauan dan kekufuran. Lalu kami inginkan kami inginkan ayyubdillahuma rabbuhuma, agar menggantikan mereka berdua, Tuhan mereka berdua, khairan minhu zakatan, yang lebih baik berbanding anak tersebut dari segi kesucian, wa aqrabar rahmah, dan lebih dekat daripada segi kasih sayang. Itu contoh yang ketiga lah. Okay, keempat, dalam Quran Karim juga, dalam permulaan perang Badar. Ini pada kisah awal perang Badar. Al-Quranul Karim telah mendidik pengikutnya dengan pengertian ini. Lalu Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 5 dan 6. Allah Ta'ala katakan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah Ta'ala keluarkan engkau, jadikan kau keluar daripada rumah engkau dengan kebenaran, dan sesungguhnya sekumpulan di kalangan orang beriman benar-benar tidak suka. Yujadilnaka fil haqqi, mereka menjidal engkau, mendebat engkau pada kebenaran, ba'dama tabayyana, setelah nyata kebenaran tersebut, ka'annam yusakuna lil mauti wa hum yanzurun, seolah mereka diheret kepada kematian dalam keadaan mereka melihat, tak nak sangat pergi perang. Okay. Jadi ketika waktu tersebut diorang tak nak sangat pergi perang, tapi sebenarnya kan, kalau kita perhatikan balik peperangan Badar tadi yang berlaku, dia kata betapa banyak Allah tentukan, tetapkan atau telah tuliskan untuk orang beriman daripada kebaikan, kemuliaan, kehebatan orang Islam sesudah peperangan ini, peperangan Badar. Macam mana nama orang Islam jadi baik, jadi hebat. Yang sebenarnya dipaksa sahabat-sahabat Nabi padanya pilihan peperangan. Tak suka yang tak suka para sahabat Nabi padanya pilihan peperangan. Mereka tak nak pergi perang kalau boleh.
Tapi bila Allah Ta'ala suruh juga mereka sami'na wa ta'na, dan bila lepas peperangan tadi baru mereka nampak kenapa Allah Ta'ala jadikan mereka kena berperang juga. Ni benda kita tak suka, tapi Allah Ta'ala ada simpan padanya kebaikannya banyak bagi kita. Dan Sunan Nabawi ada contoh-contoh yang banyak. Di antaranya apabila mati suami kepada Ummu Salamah, itu Abu Salamah, okay? Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ni Abu Salamah ajar pada Ummu Salamah, bagi tahu apa yang didengar dari Nabi SAW. Yang Ummu Salamah cerita balik apa yang didengar daripada Abu Salamah. Dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslimin, tidak ada mana-mana umat Islam, mana-mana muslim, tidak ada mana-mana muslim lelaki perempuan, tusibuhu musibatun, menimpanya satu musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, maka dia mengatakan apa diperintahkan Allah Ta'ala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah, kepada Allah Ta'ala kita akan kembali, okay? Kita kepada Allah Ta'ala kita kembali. Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah, ganjarkanlah daku fi musibati, pada musibahku ini, wa khuluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku lebih baik bandingnya. Tidak dicakap macam tu, Nabi kata illa akhlafallahu lahu khairan minha, maka Allah Ta'ala akan gantikan untuk dia lebih baik daripada musibahnya yang terjadi. Qalat, berkata Ummu Salamah, apabila mati Abu Salamah, aku pun mengatakan, manakah muslim yang lebih baik banding Abu Salamah? Okay? Ia adalah rumah pertama berhijrah, hijrah kepada Rasulullah SAW. Okay? Rumah pertama yang hijrah kepada Rasulullah SAW. Mana lebih baik banding Abu Salamah? Sebenarnya aku mengatakannya, dan lalu Allah Ta'ala gantikan untukku Rasulullah SAW. Maksudnya dia tak tahu apa dia lebih baik. Pasal Abu Salamah adalah sahabat Nabi yang baik, yang terpilih. So kalau dia kata bila dia cakap doa tersebut, gantikan aku lebih baik daripadanya, dia fikir mana kali lebih baik daripada Abu Salamah. Lalu Allah Ta'ala ganti untuk aku Rasulullah SAW. Perhatikanlah perasaan yang datang kepada Ummu Salamah, iaitu perasaan sebagai wanita lah. Perasaan biasa seorang wanita yang diuji dengan kehilangan sekuat-kuat apa yang mengikat dia hubungan dalam kehidupan ini. Kan? Dan juga dalam realiti hidup dia, memang itulah keadaan dia. Mana suami dia adalah orang paling rapat dengan dia, yang menjadikan dia hidup bahagia, kan? Dan bahkan dia kata, siapa lebih baik daripada Abu Fulan, siapa lebih baik daripada Abu Salamah, okay? Lalu apabila dia bila melakukan Ummu Salamah apa yang diperintahkan oleh syarak, itu bersabar dan juga istirja, dan mengatakan yang maksur yang diketahui daripada Nabi SAW, Allah Ta'ala gantikan dia, Allah Ta'ala akibatkan dia, penamatkan dia dengan kebaikan yang tak pernah dia impikan kebaikan tersebut. Demikianlah sepatutnya wanita yang beriman, wajib ke atas dia untuk tidak menghadkan kebahagiaan dia, atau mengikat ataupun membataskan ia kebahagiaan dia dalam bab satu pintu saja daripada pintu-pintu kehidupan. Benar, kesedihan mendatang, ini adalah sesuatu yang tak boleh selamat daripadanya sesiapa pun. Hatta para anbiya dan para rasul boleh bersedih. Sedih mengalir air mata tu biasa. Tapi yang tak harus yang dibuat adalah seorang tu membataskan kehidupan dia atau kebahagiaan dia pada satu kedudukan saja, ataupun mengikatnya dengan seorang lelaki saja, atau seorang wanita saja, atau seorang guru saja, seorang syekh saja. Tak ada syekh ni, tak ada dunia. Kan Allah Ta'ala ada tarik lebih baik daripada syekh itu Nabi SAW. Dan dunia tetap berjalan. Dan bahkan Nabi SAW tidaklah diwafatkan kecuali setelah Islam ini sempurna. So kalau nak siapa-siapa nak kata dunia ni tak guna dah kalau tak ada orang tertentu, maka dia telah silap. Kerana Allah Ta'ala telah tarik orang yang paling mulia banding mana-mana manusia, itu Rasulullah SAW, dan dunia masih lagi mendapat kebaikan dengan ajaran baginda tinggalkan. Baik. Yang keenam, okay, pada realiti kisah-kisah pada realiti ini kisah biasa, pada wakil, pada realiti kehidupan, ada kisah-kisah yang banyak, amat banyak. Dan saya, pengarang buku kita, kata sebutkan di sini satu daripadanya, bahawa seorang lelaki datang ke airport, ke matar, lapangan terbang, dan dia keletihan. Dia letih oleh sebahagian perkara. Lalu diambil dia oleh ke rasa tidur, rasa mengantuk. Okay. Yang menyebabkan mengantuk dia tadi tu, tidur dia tadi, menyebabkan bahawa dia terbang kapal terbang, bertolak berlepas terbang, dalamnya ada penumpang yang ramai, lebih daripada 300 orang penumpang. Tapi dia tidak, dia tertidur.
Kan? Kapal terbang, dia tidur. Lalu bila dia terjaga, dan tiba-tiba kapal terbang telah pun berlepas. Baru sebentar tadi. Dan terlepaslah dia perjalanan berkenaan. Lalu rasa sempit dada dia. Kan? Rasa sesal dengan sesal yang sangat-sangat sesal. Namun tidak berlalu beberapa minit keadaan berkenaan, yang dia berada padanya, sehinggalah diiklankan, diisytiharkan telah jatuh kapal terbang tersebut dan terbakar sesiapa yang berada dalamnya semua sekali. Soalan nak tanya kat sini kan, tidakkah terlepas perjalanan kapal terbang lebih baik untuk lelaki tersebut? Namun kalau kita perhatikan balik, di manakah orang-orang yang mengambil pengajaran dan bimbingan, orang yang mengambil bimbingan, mengambil pengajaran? Memang kita kata semua orang akan fikir buruk, tapi sebenarnya Allah Ta'ala susun kebaikan. Okay? Dan kesimpulan dia kata, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa alaihi an tatimmal maqasidu. Dia kata ke atas manusia untuk berusaha kepada kebaikan sedaya upaya dia, dan namun bukan ke atas dia tersempurna akan tujuan-tujuan. Buat effort yang kita nak, buatlah apa kita nak, tapi the result daripada effort tadi terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatut difikirkan. Dan dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, mengerahkan apa yang dia mampu daripada asbab, punca-punca yang disyariatkan. Dan bila terjadi sesuatu bercanggahan apa yang dia suka, maka dia diingat kaedah ini. Dia buat dah semua perancangan, tapi bila hujung tu jadi lain, maka dia kena ingat kaedah ini. Kaedah agung ini Allah Ta'ala nyatakan, wa asa an takrahu syai'a, bimbang kamu suka benci satu perkara, wa huwa khairul lakum, tapi benda itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, bimbang kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, tapi dia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui, kalian tidak mengetahui. Ya. Dan hendaklah dia beringat tentang kelembutan Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahawa dia menentukan ke atas mereka dengan berbagai musibah dan berbagai ujian, dugaan dan juga bala, dengan perintah dan larangan, perintah dan larangan. Sebenarnya yang syak, yang memenatkan, meletihkan, sebenarnya adalah rahmat terhadap mereka dan juga kelembutan, kehalusan terhadap mereka. Dan sebenarnya mengheret atau membawa kepada kesempurnaan mereka dan kesempurnaan nikmat-nikmat mereka. Dibagi benda berkenaan bukan sebab sia-sia, semuanya ada sebab. Macam kehidupan kita lah nak jatuh, bangun balik kan, bahkan tulang kaki kita kan, lutut kita tu kena ini kena itu sebagainya, semua tu ada kebaikan. Okay. Dan di antara kehalusan perbuatan Allah Ta'ala yang agung adalah dia tak jadikan kehidupan manusia ni, kebahagiaannya terikat dengan ikatan yang sempurna kecuali dengan dia sahaja. Siapa-siapa yang tak faham benda ni, dia masalah. Yang patut kita fikirkan, hidup kita ni, ikatan kita yang utama adalah kepada Allah Ta'ala, dan benda-benda yang lain yang ada boleh untuk digantikan. Anything boleh ganti kan. Yang tak ada ganti hanya Allah. Benda digantikan, kebahagiaan kita boleh digantikan, kenderaan boleh ganti, kan, rumah boleh ganti, dan semua Allah Ta'ala boleh digantikan. Okey, ataupun digantikan sebahagian daripadanya. Dia dalam syair dia kata apa? Min kulli syai'in idza dayya'tahu idza dayya'tahu iwadun wa ma minallahi in dayya'tahu iwadu. Daripada semua benda, apabila engkau terlepas ia, kehilangan ia, ada gantinya. Dan tidak ada daripada Allah Ta'ala jika engkau terlepas dia akan sebarang ganti. Kalau lepas Allah Ta'ala, tak ada dapat ganti. Terlepas yang lain, pasti ada gantinya. Pasti ada gantinya. Ini patut difikirkan oleh kita semua. Baik. Alhamdulillah. Okay, kaedah kedua. Kaedah ketiga pula. Saya nak tulis tadi sebenarnya tajuk kaedah kedua, tapi saya rasa boleh baca dua kaedah insyaAllah. Okay, baik. Al-Qaedah Salihah tu kaedah ketiga. So kita dah ambil kaedah kedua, ni kaedah ketiga pula. Wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian lupakan kelebihan di antara kalian. Mana kelebihan maksud dia apa? Bila kita nak beri sesuatu kepada orang, kalau orang tu memang orang yang pernah ada hubungan dengan kita. So apa kelebihan dia pernah buat pada kita, kebaikan dia buat pada kita, jangan kita lupakan. Okey. Dikira kaedah ayat ini, ayat Al-Quran ni, okey, yang Allah ceritakan ayat 237 Al-Baqarah dikira kaedah apa ini dikira ini ayat ini satu kaedah dari kaedah kepribadian yang menunjukkan kepada keagungan agama ini
dan juga kesyumulan. Okey, dan juga keagungan asas-asasnya. Okey. Ayat yang mulia ini datang pada baris-baris ayat tentang talak, tentang perceraian. Dalam surah Al-Baqarah, yang Allah firman dalamnya, Allah Taala berfirman dalamnya, dalam surah Al-Baqarah 237, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan jika kalian menceraikan isteri-isteri berkenaan, jika kalian sebelum mereka itu isteri itu sebelum daripada kalian menyentuh mereka, wa qad faradtum lahunna fariidah, dan kalian telah pun tentukan untuk mereka ketentuan, itu mahar. Maka bila kalian cerita macam itu, fanisfu ma faradtum, maka dia kena dapat separuh daripada apa kalian tentukan, tetapkan. Illa an ya'funa, kalau mereka orang lelaki ni melepaskan bagi semua, tak kisah, ataupun aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, ataupun melepaskan orang yang di tangannya akad pernikahan. Maksudnya belah family, wali tadi pun kata ya ambil, kami tak nak sikit pun. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian ada pihak belah lelaki, pengantin lelaki ataupun perempuan tadi punya keluarga, melepaskan hak tadi, maafkan, lebih baik atau lebih dekat kepada ketakwaan. Dan dia tekan kat sini, pada kaedah ni datang wala tansaul fadla bainakum, untuk kalian rasa maafkan tadi, kalian kena ingat tentang kelebihan di antara kalian, yang ada, mana apa kelebihan diberi pada kalian, apa yang kalian, orang tu pula kena fikir apa yang kalian boleh beri kepada dia daripada kelebihan yang pernah mungkin sama-sama tolong ke dan sebagainya. Benda tersebut sepatutnya difikirkan. Innallaha bima ta'maluna basir, Allah Taala terhadap apa kalian kerjakan amat-amat melihat. Okay, mana kaedah ini secara ringkas adalah Allah Taala memerintahkan, ya, Allah Taala merintahkan sesiapa yang dihimpunkan mereka oleh satu hubungan, ya, daripada sekudus-kudus hubungan kemanusiaan ke insan, iaitu hubungan perkahwinan, bahawa janganlah mereka lupakan, okay, dalam keadaan diselubungi dengan kesan perpisahan ni dan juga perceraian, apa yang di antara mereka daripada yang ada mereka telah lalu, apa di antara mereka yang telah lalu daripada hubungan dan juga sebarang urusan. Kalau mereka kenal dengan cara macam mana, baik macam mana, ingat kebaikan dulu sebelum kita nak marah-marah sebagainya. Kaedah ini datang sesudah mana pengarahan suruh memaafkan, melupakan, ya, i'fa, maafkan, lupakan. Illa an ya'funa, kecuali memaafkan atau melepaskan, atau orang lelaki tadi, ataupun melepaskan orang-orang yang di tangannya akad pernikahan, itu wali pada wanita tersebut. Okay. Semua itu untuk penambahan galakan pada pemaafan dan juga kita membuat kesudian berbentuk duniawi. Itu harta kan, lepaskan harta tadi, tak apa, bagi je lah kan, lupakan, forgive and forget, dan lupakan, sebab kita ingat balik apa hubungan baik kita dengan dia. Okey, berserta dengan bahawa kelupaan ni adalah perkara yang sebenarnya memang difitrahkan, jibillah, maksud dia jibili, maksud dia memang difitrah pada manusia. Okey, tidak boleh ada pada keupayaan manusia menolak akan kelupaan ni tadi, melainkan bahawa ayat yang mulia ini datang untuk menegaskan kepada jangan lupa. Ini kendaki dengan sini, jangan dekat sini adalah dekat sini maksud dia pengabaian juga kurang ambil berat, ya, pengabaian, lupa ni yang dimaksud kat sini, jangan lupakan, jangan abaikan, prihatinlah, dan jangan kurang prihatin. Kalau lupa tu ada, memang kita tak boleh elakkan, tapi masalahnya bila kita nak fikirkan macam hubungan kita, marah sesuatu dengan dia, soalan dia sekarang ni, fikir balik apa kebaikan kita ada, dia ada pada kita, apa pernah dia buat pada kita kebaikan. Itu benda yang patut kita fikirkan sebelum kita nak marah-marah, kan, menjadikan musuh sebagainya. Okay? Dan pada firman-Nya Ta'ala, innallaha bima ta'maluna basir, Allah Ta'ala terhadap apa kalian kerjakan amat melihat. Ini adalah berikan alasan, berikan alasan untuk penggalakan dalam tidak mengabaikan kelebihan, memfikir kelebihan yang ada. Macam kedudukan mak bapak kita lah, mak bapak kita pun bila kita kita ini dalam perceraian, masalah perceraian, tapi kalau kita aplikasi pada yang lain pun sama.
Dan bila kita fikir balik berkenaan dengan nak berbakti pada ibu bapa. Kalau orang tu dia nak setakat fikirkan mak bapak dia punya kata-kata yang kesat, kan, fikirkan berkenaan dengan mak bapak dia, lebihkan adik dia ke, akan datanglah benda berkenaan. Tapi cuba fikir balik kelebihan yang Allah Ta'ala berikan untuk mak bapak kita dalam menjaga kita. Fikirkan jasa mereka. Dekat situ yang kita boleh turunkan balik perasaan kita nak fikir, nak marah, nak apa, benci dan sebagainya. Okey. Dan juga dia kata apa? Dia kata kat sini dari firman Allah Taala tadi, Allah Taala tak apa dengan terhadap apa kalian kerjakan amat melihat, memberikan alasan untuk penggalakan dalam tidak mengabaikan kelebihan serta apa? Serta tawaran dengan bahawa dalam memaafkan itu ada apa? Ada keredaan di sisi Allah Taala. Maka dia akan melihat itu maka Allah Taala akan lihat itu daripada kita, lalu dia balas kita di atas perbuatan memaafkan, melepaskan tadi. Infak kan, mana apa, kita let go je. Okey. Sungguhnya hubungan perkahwinan, hubungan suami isteri, perkahwinan pada umumnya dan pada kebiasaannya tidak akan kosong daripada sudut-sudut yang musyarrakah. Maksud dia apa? Ialah berceranggah. Okey. Yang mana maksud dia akan ada pertembungan. Okey. Dan daripada dan juga daripada keadaan-keadaan situasi-situasi setia penunaian hak suami isteri tadi satu sama lain. Memang itu mesti akan jadi, ya. Waqafat wafa'in mana situasi-situasi menunaikan penunaian daripada suami isteri tadi satu sama lain, hak suami, hak isteri. Apabila ditentukan, ditakdirkan dan berakhir ikatan ini kepada perungkaian ikatannya dengan talak, maka perkara ini tidak bermaksud dilupakan apa yang ada di antara suami isteri tadi daripada keadaan-keadaan, situasi-situasi kelebihan dan juga kesetiaan. Dan macam mana lelaki tadi fikir tentang isteri dia, kan, sebelum nak marah-marah sebenarnya fikir balik apa isteri dia buat. Yang isteri pun macam tu juga kena fikir apa yang suami tu buat, kan, pernah buat untuk dia. Kadang benda tu, ni masalah yang kita kata untuk kita forgive and forget tu payah. Banyak orang kata I can forgive, I cannot forget. Tapi lah problem ni kita pada Allah Ta'ala pula, kita nak Allah Ta'ala forgive kita tanpa sebarang apa-apa. Tapi kita higher and mighty daripada banding Allah Ta'ala. Nak maafkan orang, kenapa saya nak maafkan dia? Dia sekian sebagainya. Ini masalah lah. So Allah Ta'ala beri satu solution kat sini. Sebelum kita nak buat apa-apa, kan, cakap lebih teruk, fikirkan apa pernah dia buat untuk kita. Isteri tadi buat untuk kita. Yang isteri tak fikir apa yang suami buat. Yang lepas tu fikirlah keluarga buat. Semua tadi itu sebenarnya kelebihan-kelebihan yang ada satu sama lain dalam hubungan suami isteri tadi, dia akan memberikan ketenangan untuk orang tersebut melepaskan dengan cara baik. Okay? Sekalipun telah berpisahkan badan tak boleh dekat dah, tapi perbuatan telah ada. Okay. Kerana sungguhnya sudut akhlak akan kekal dan takkan hilang, ia seperti keadaan yang lain lah, benda lain datang, tapi sudut akhlak ni akan kekal diingati sampai bila-bila. Okay. Dan alangkah besarnya kesan kemaafan. Bila memaafkan ni, melepaskan, ia adalah satu kesan yang sangat besar. Kerana dia mendekatkan kepada anda yang jauh dan menjadikan musuh itu sebagai teman. Bila kita memaafkan. Dan bila manusia ni saling kenal mengenal akan kelebihan satu sama lain, akan mudahlah ke atas yang berdosa atau bersalah untuk mengakui dengan kesalahannya. Akan mudah untuk siapa yang ada hak untuk memaafkan. Ini bercanggahan dengan apabila mereka ni jadi tidak turun daripada hak-hak diri mereka sendiri. Mana hak diri mereka tak nampak orang tu ada kelebihan, jadi dia nampak benda mesti kena. Dia tak lupa, dia tak ingat berkenaan dengan hubungan baik yang ada sebelum daripada itu. Okey. Dia bercanggahan bila mereka asbahu la yatanazaluna an huquqi zawatihim. Mana tak lepaskan daripada hak-hak diri mereka, itu masalah. Tapi macam kita sebut tadi, kalau orang sebut saling melihat kelebihan satu sama lain, kenang balik apa kebaikan yang pernah dibuat oleh pihak satu lagi, itulah yang akan boleh menenangkan kita.
Sebelum kita nak fikir. Pasal life apa goes on kan. Kalau kita tak suka dia pun memang bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita untuk bersama dengan dia. Yang macam tu juga pada satu pihak lagi. Jadi Islam tak ajar kita untuk bermusuhan. Betapa banyak orang-orang yang bercerai kan, bergaduh-gaduh kan, kerana apa, tak ada kebaikan. Memang kita kata benda tu bukan rezeki. Kan macam kita makan makanan jatuh ke tanah. Dan bukan rezeki kita. Dah kotor dan sebagainya kan. Bukan rezeki kita lagi. Jadi anggap tak ada je lah. Itu bukan rezeki kita. Cari yang lain. Itu lebih baik, patut dipikirkan sedemikian. Dan benar-benar Allah kan, benar-benar Allah ada alangkah agungnya kaedah ini. Kalaulah disempurnakan pelaksanaannya di antara suami isteri. Every time nak gaduh ke apa, fikir balik tentang perkara ni. Apa kelebihan isteri kita buat dan apa kelebihan suami tu buat. So dia akan menenangkan atau menjadikan kehidupan kita sangat-sangat makmur dan aman. Kita fikir banyak, fikir banyak. Ya. Dan di antara suami isteri dan juga di antara setiap yang menghimpunkan di antara kita dengan dia, apa hubungan daripada hubungan apa adik-beradik ke, apa pekerjaan ke, kan, rakyat dengan pemimpin ke, semua sekali benda berkenaan akan menjadi sebab. Kadang-kadang orang kita ni tak fikir tentang kelebihan orang lain buat kepada diri dia, dia akan asyik marah je. Kan? Kalau dia kata dia fikir kebaikan diberikan, maka dia akan fikirkan apa, dia akan mudah untuk memaafkan. Okey. Dan apa telah dibuatkan okey, ini semuanya telah membuatkan telah menjadikan sebahagian pasangan daripada suami atau isteri sehebat-hebat atau seindah-indah contoh dalam kesetiaan, penjagaan hubungan. Ada kalau suami tu mati, dia kata bini tak pernah angkat suara pada dia walau sekali pun. Tak pernah jerit kat dia. Yang ini kata tak pernah suami dia angkat tangan kat dia, tak pernah suami tengking dia. Kadang-kadang benda macam tu bila fikir balik kan, memang benda tersebut akan terkeluar lah bila dah tak ada kan. Tak kira sama ada bagi siapa yang terhasil di antara mereka dengan pasangan mereka, perpisahan dengan cerai ataupun dengan kematian, akan terkeluar. Tajuk itu akan keluar. Bila dah tak ada, barulah kita macam fikir balik. Okey. Dia kata kat sini, pengarang buku kita, dia kata saya sebutkan di sini satu contoh yang saya temui padanya, dan barangkali ia adalah amat jarang. Itu seorang lelaki yang saya kenal dia secara peribadi. Ini pengarang bukan saya. Dia ceraikan isteri dia, yang untuk dia daripada isteri tersebut ada anak-anak. Dan maka tiadalah untuk dia kecuali dia tinggalkan isteri tersebut pada satu satu tingkat-tingkat yang atas bersama anak-anak dia yang masih lagi ada dengan isteri dia. Dan dia tinggal pula tingkat bawah. Kawasan atas bawah. Okey. Dan jadilah dia pun dia kata tunaikan semua sekali bil-bil telekomunikasi, bil-bil elektrik, okey. Dan dia buat benda berkenaan dengan nafkah di atas isteri dia yang telah diceraikan. Sehingga banyak di antara orang yang tinggal di taman tersebut, di tempat berkenaan, tidak mengetahui bahawa dia telah diceraikan, isteri telah diceraikan. Tak tahu dia telah bercerai. Dan kata pengarang kita, dia kata, dan saya kira dia ni di antara orang yang sampai pada sehabis tinggi dalam mencontohi terhadap arahan Tuhan ni, arahan Rabbani, wala tansaul fadla bainakum, yang kamu lupakan kelebihan antara kamu. Ini adalah satu contoh yang mulia. Akan tapi saya sebut ni untuk jelaskan bahawa dia dalam manusia ni ada kebaikan. Ini bukan berdasar perintah mahkamah. Kalau ikut dengan Islam, dan memang dia sebut macam ni sebab dalam Islam sebenarnya tidak ada lepas perceraian tu alimoni. Cerai lah. Kan, cerai. Tajuk alimoni yang sebut berkenaan dengan berkenaan dengan masalah pemberian sagu hati kerana perceraian dan sebagainya. Itu sebelum daripada timbulnya masalah ditetapkan mahar. Ada perbincangan tentang perkara tersebut dalam kes ni. Cerai. Dan kita lihat dalam zaman Nabi pun tak ada timbul tajuk kena beri sagu hati dan sebagainya.
Macam zaman kita sekarang ni dah mati pun apa dah sekian suami tu apa tinggal apa cerai je kena bayar ni, bayar tu, bayar sekian sebagainya. Kalau anak je, nafkah anak memang kena bagilah. Tapi kan kata perceraian tanpa anak, kemudian tak ada timbul tajam masalah apa hak perkahwinan. Jadi diorang kat sana tak ada macam hak sepencarian, harta sepencarian tak wujud. Tajuk tak wujud unless memang wanita tersebut bekerja dan juga memang contribute kepada apa pembelian rumah dan sebagainya. Ya. Kalau jika tidak, tak ada. Bercerai je balik ke rumah bapak dia, bapak perempuan berkenaan. Tak perlu timbul tajuk masalah lain. Tapi bila sebab tu bila dia kata tentang orang tersebut kan, lelaki tu dia cerai isteri dia, tapi dia masih lagi bayar semua sekali apa yang patut dibayar daripada tanggungan hidup isteri tersebut. Atas dasar masih lagi ingat tentang kelebihan di antara mereka. Itu je. Bukan perintah mahkamah. Okay. Dan ini satu contoh lain. Akan tapi diceritakan dia oleh seorang hakim daripada hakim-hakim hakim permasalahan tersebut, itu Syekh Ali At-Tantawi. Okay. Dia kata apa? Dia kata keputusan percanggahan antara suami isteri, ya tala amaduhu wastafahala syarruhu wantaha amruhu ilayya. Dia kata ada satu persoalan, dia kata percanggahan antara suami isteri yang panjang tempoh pernikahan mereka, dan dah macam merebak dia punya keburukannya, dan sampailah urusan perkara ni kepada aku, kata Syekh Ali Tantawi, dan telah membentangkan setiap daripada mereka berdua pendakwaan dia kepada satu lagi pihak. Isteri kata macam ni pada suami, suami kata macam ni. Okey. Dan menuduh lelaki yang seorang satu lagi dengan buruk hubungan dan menuntut dengan hak di atasnya. Okay, dan si isteri tersebut telah menyebutlah telah menimbulkan berkenaan dengan tuntutan talak. Okay. Digabungkan anak-anak kepada dia dengan tanpa nafkah. Okay. Minta cerai dengan digabungkan anak-anak kepada dengan tanpa nafkah. Dan sesudah pengkajian teliti, kata Syekh Ali Tantawi, terhadap permasalahan ini, nyata kepada aku tiada jalan untuk digabungkan di antara mereka di atas keadaan mereka berdua yang sangat getir ketika itu. Lalu aku telah putuskan untuk jalankan urusan ataupun perceraian untuk 500 wahidah sekaligus. Dan dia kata bentangkanlah, waktu tu dia bentangkan kepada mereka berdua, dan lalu mereka berdua tak teragak-agak untuk menerima akan cadangan tersebut. Dan lalu menjatuhkanlah si suami tu talak. Di sini Syekh Ali Tantawi kata, aku ingatkan mereka berdua tentang hak kasih sayang dan rahmat serta anak-anak. Dan aku tamatkan dengan kata-kata aku, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupa kelebihan antara kamu satu sama lain. Okay. Dan dia kata kata-kata Syekh Ali Tantawi, dia kata kata-kata aku demi kesan yang sangat segera. Tiba-tiba si lelaki kata kan, sekiranya ini adalah perintah urusan ni bagi kasih sayang, rahmat dan anak-anak, maka sungguhnya aku berlepas diri daripada semua hak milik aku daripada atas dia. Okay? Dan aku bersedia untuk infak belanja ke atas anak-anakku selama mereka di bawah jagaan isteri aku. Dan menyahut pula wanita berkenaan bahawa dia pula juga berlepas diri daripada pelewatan akan dia punya mahar. Maksud dia kahwin tu mahar tak bayar. Jadi dia marah suami dia pada mahar pun tak bayar sebagainya kan. Lewat bayar sebagainya. So dua-dua pihak berlepas diri. Bila dikatakan jangan lupakan kelebihan antara kamu berdua. Jadi dikata sebab di antara punca percanggahan di antara suami isteri tersebut adalah wanita berkenaan. Okey. Dia kata anal mar'ata kullama ista'at. Wanita ni setiap kali mana dia rasa tak suka ke terhadap suami dia, dia cuba untuk pergi ke rumah keluarga dia. Lalu lelaki ni halang isteri tersebut daripada hadis berkenaan untuk untuk bawa apa-apa kecuali apa dia pakai je. Okay. Jadi akan tapi dikatakan tapi apa yang jadi mereka berdua ni kepada penamat sehingga mereka berubah keadaan.
Sehingga berkata lelaki tu kepada isteri dia, kan, ini adalah kunci rumah. Ambillah daripadanya apa yang kau nak dan tinggal untuk aku apa yang kau tak suka. Lelaki tu kata, ni kunci rumah. Ambillah apa yang kau nak di rumah ni. Lepas tu apa yang kau tak suka tinggalkan. Kan, tapi ini adalah keadaan diorang boleh berdamai tadi. Ia ada kesan yang sangat melampau, kata Syekh Al-Tantawi, dan diri aku. Okay? Dan alangkah dia kata banyaknya yang kita yang dikata alangkah banyaknya apa yang menyedarkan aku daripadanya, iaitu adalah air mata yang mengalir daripada mereka berdua. Dua-dua menangis. Suami tu menangis, isteri menangis. Saya pun ada cerita mengenai kisah ni, kan. Ada dua orang Allah Ta'ala jumpa, minta penyelesaian masalah. Tapi bila kita nak suruh dia bercakap tu, kena payah, kan. Nak suruh mereka fikir balik, kan, yang isteri menyampah dengan suami pula sibuk nak minta isteri supaya layan baik balik dengan dia. So diorang macam dah buntu, tak boleh ke mana. So bila kita ceritakan nasihat suruh berdamai, isteri tu kata tak ada ruang dah pernah cuba banyak kali, tak ada apa-apa hasil. Dia cakap macam tu. Jadi bila kita cadangkan, kita kata yang suami nak buat baik sekarang, so kenapa tak buka, kan? Dia kata tak guna pun. Saya kata pintu selagi tak buka, awak tak tahu apa benda belakang tu. So kenapa tak bergerak jalan sama, tengok apa jadi kat lepas tu. Jadi bila diorang cakap itu, saya kata kalau ikutkan, dia kata memang tak guna. Dia kata ketika masuk perkahwinan pun macam tu juga. Bila awak masuk perkahwinan, awak tak tahu apa akan jadi dalam perkahwinan berkenaan, awak berani je masuk. Tapi bila dah perkahwinan dah terjadi, dan ada penyelesaian nak dibuat, tapi tak nak keluar, tak nak ikut pintu yang sama, pintu yang lain, kan, keluar bersama-sama. Mungkin ada depan belakang tu ada kebaikan, jalanlah dulu. Lepas tu bila tengok macam keras kepala dulu, yang seorang tu keras kepala sangat, kan. Saya katakan macam tu lah, inilah. Dalam Islam tak suruh kita terus kekal dalam keadaan sakit jiwa. So kalau anda kata rasa tak nak, dia kata benda ni boleh escalate kepada perceraian lah. Buat apa nak tinggal bersama? Tengok-tengok sakit jiwa, tengok-tengok marah. Buat apa? Ketika saya lafazkan tu, tiba-tiba Dudu marah saya. Dudu kata macam, ustaz macam suruh kami bercerai. Nah, saya kata apa dia lagi tinggal? Kalau dah kita suruh berbaik tak nak, dah suruh baik tak nak, dan kita nak suruh apa lagi? Tengok muka menyampah, tengok muka geram. Ini bukan masalah ilmu hitam dan sebagainya, tapi awak sendiri peribadi pun, kan, ego yang ada kadang-kadang, kenapa tak nak turunkan diri? Start itu dia bodoh slow sikit. Kalau tak bermula tu macam degil, kan. Saya kata saya bukan nak suruh bercerai, tapi apa solutionnya ada? Nak buat apa lagi? Kalau duduk bersama macam ni keadaan, kan, marah, geram, jerit dan sebagainya, so apa tinggal lagi? Islam tak suruh kita duduk dalam satu benda, suasana toksik, suasana yang dalam keadaan kita benci, marah, kan, negativiti banyak. Islam suruh lepaskan. Sebab tu perceraian yang Islam bukan benda hina. Para sahabat Nabi bercerai, dan benda tersebut bukan menjadikan diorang kurang kedudukan. Kalau tak serasi, tak ada rezeki, dan bukanlah tempatnya. Sebab tu yang kita macam kes tadi, kan, Syekh Al-Tantawi dia katanya tu, tiba-tiba dua-dua pihak rendahkan diri dan saling melepaskan. Tapi dua-dua menangis, kata Syekh Al-Tantawi. Paling kuat dia kata, dia datang kepada beliau, dan adalah air mata yang menitis daripada setiap suami dan isteri berkenaan. Okey. Dia kata mari kita berhenti sebentar kepada keadaan kerja saya, dia kata, dalam kereta, bukan kita, dalam sirah, siapa yang dahulu Al-Quran, akhlaknya, itu sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, ya. Dia kata mari kita berhenti sebentar inda mauqifin amali, pada satu keadaan atau situasi praktikal dalam sirah orang yang Quran adalah akhlaknya, itu Nabi SAW lah, untuk kita lihat bagaimana dahulu baginda menterjemah Quran secara praktikal dalam kehidupan baginda. Itu adalah baginda SAW apabila pulang daripada Taif, ya, sesudah mana tinggal bersama mana baginda tinggal sebulan menyeru penduduk Taif, ya. Tapi tidak dapati mereka kecuali penyakitan. Baginda pulang ke Mekah. Lalu baginda masuk di bawah perlindungan Al-Mut'im bin Adi. Lalu dia perintahkan anak-anaknya yang 4 supaya pakai senjata. Al-Mut'im bin Adi dia nak pakai senjata.
dan berdiri setiap seorang daripada anak dia tadi pada satu tiang di tiang-tiang Kaabah. Lalu itu telah sampai pada Quraisy dan mereka berkata, engkau seorang lelaki yang takkan dicari akan perlindungan engkau. Mana kalau engkau cakap apa, kami patuh. Dan mati Mut'im bin Adi dalam keadaan apa? Dalam keadaan musyrik. Akan tetapi Nabi SAW tidak melupakan kelebihan tersebut. Dan baginda ingin untuk menggambarkan tentang rasa penghargaan dia terhadap tentang baginda menerima Mut'im bin Adi punya untuk jadi dalam jagaan Mut'im bin Adi kerana baginda untuk nak gambarkan tentang kurniaan pemberian atau kurniaan dia terhadap penerimaan Mut'im bin Adi untuk menjadi baginda jadi dalam perlindungan dia pada waktu dulu penduduk Mekah kesemuanya kecuali sedikit saja adalah bertentangan dengan Nabi SAW. Semua penduduk Mekah lawan Nabi. Tapi Mut'im bin Adi sanggup untuk jaga Nabi. Lalu apabila selesai perang Badar, ni dah kan perang Badar, baginda bersabda, kalaulah Mut'im bin Adi hidup, kan, kemudian dia cakap pada aku, pada orang-orang ni, okay, haula'il natni, okay, la taraktuhum lahu. Mana kalau dah tangkap ni, ada ketahuan perang Badar ni, Nabi kata apa? Kalau Mut'im bin Adi cakap pada aku tentang orang-orang ni, dia kena tangkap ni, dia nak aku lepaskan dia pada bagi Mut'im bin Adi. Maknanya dia, kalau dia minta daripada aku untuk biarkan mereka, lepaskan mereka daripada tawanan dengan tanpa apa-apa bayaran, aku akan buat. Sebab kenangkan balik apa Mut'im bin Adi buat untuk Nabi SAW. Itu adalah pembalasan baginda di atas kelebihan Mut'im bin Adi yang telah lalu dalam menerima untuk melindungi Nabi SAW. Maka selawat Allah dan salawat ke atas baginda yang mengajarkan manusia kebaikan. Okay, di antara bentuk juga gambaran bagi pelaksanaan selain daripada perkahwinan yang kita sebutkan tadi, yang kisah-kisah kita ambil kan, ada bentuk-bentuk pelaksanaan bagi kaedah ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, sekumpulan daripada hubungan kita selain hubungan perkahwinan, kita hubungan kaum kerabat atau hubungan ipar duai, hubungan pekerjaan. Alangkah kita perlukan kepada melaksanakan akan kaedah ini dalam kehidupan kita supaya kekal kasih sayang dan juga penjagaan hak-hak dan juga dijaga segala hak, serta akan jadi jernih hati kita satu sama lain. Maka kerana jika tidak, kerana jika tidak, sesungguhnya perbuatan menjauhi kaedah akhlak yang mulia ini akan memberi maksud bertambahnya perpecahan dan juga perpecahan dan wawadan dan juga penanaman atau pembumian sebahagian akhlak-akhlak yang mulia. Di antara hubungan yang hampir-hampir tak akan terpisah dari kita adalah hubungan pekerjaan. Tak kira sama ada dalam kerajaan ke atau swasta ke atau perniagaan ke, maka sebenarnya menghimpunkan kita salah satu dengan manusia yang lain, hubungan kerja. Dan kita kata memastikan dalam suasana-suasana ni terhasil tak keperluan satu pihak terhadap seorang pekerja tadi, ataupun perpindahan satu pihak kepada tempat yang kerja yang lain dengan kehendak dengan kehendak dan pilihan sendiri, dengan keinginan dan pilihan sendiri. Ini keadaan kaedah ini, maka tak harus dilupakan kelebihan di antara dua pihak berkenaan. Mana kalau kita dah bekerja tempat baru pun, jangan kita lupa bos kita yang lama. Tuan yang juga tuan yang ada pekerja tadi pun jangan lupa tentang apa kebaikan yang pekerja tersebut buat. Okay. Dia kata betapa banyak, dia kata cantik untuk memulakan salah satu pihak kepada satu pihak yang lain dengan memberitahu bahawa dia kalau dia boleh cakap lah, sekalipun berpisah setelah mana kita saling tolong-menolong, saling ada kerjasama, sekalipun kita berpisah, sebenarnya pihak yang berpindah tadi tak mungkin akan melupakan kita. Okey. Dan sepatutnya lah kan, maksudnya kalau patut kita nak zahirkan, kita tak akan lupakan dia. Betapa banyak keindahan akan memulakan salah satu dua pihak kepada menunjukkan pada pihak yang satu lagi bahawa dia sekalipun memisahkan kita sesudah tempoh kerjasama, dan sungguhnya dia kata sungguhnya surat
perpindahan tadi tak mungkin untuk melupakan kita apa yang di antara kita daripada kasih sayang juga penghormatan. Tolong menolong, kerjasama di atas kebaikan dan juga kebaikan yang dikongsi. Kerana ini jika anda fa inna katuk kerana anda akan memuliakan atau membesarkan akan individu ini berkenaan, dan ataupun badan-badan berkenaan yang digambarkan mengenai kaedah ini secara amali, dengan cara kadang-kadang orang buatlah, kita tengok orang buat macam majlis perpisahan, dengan bagi pihak satu lagi, bila orang tu tinggalkan dibuat majlis perpisahan. Tu cara kita panggil masih kenang lagi pun walaupun dah berpisah. Kerana ini akan sebenarnya ini termasuk daripada kenang-kenangan manis, kenangan indah yang takkan dilupakan oleh orang yang disambut dengannya akan program majlis berkenaan, kan. Dan dikata apabila anda ingin untuk mengetahui kedudukan ataupun kesan seumpama keadaan ini yang indah ini, lihatlah kepada kesan jiwa yang negatif yang ditinggalkan, ketiadaan rasa hirau terhadap siapa yang telah memberikan khidmat, mengerahkan usaha pada pada badan-badan badan-badan organisasi mereka, tak kira sama ada kerajaan ataupun swasta, bagi beberapa tahun-tahun, maka tak sampai pada mereka sebarang ucapan terima kasih. Ini nak ceritakan macam mana keadaan tadi sebenarnya benda tak elok lah. Dia akan menjadikan mereka makin berpisah. Sudah kan, boleh saja berpisah tapi jangan dalam keadaan yang tak elok. Pasal kita kena kenang orang yang buat baik pada kita. Macam Nabi buat tadi kan kepada Mut'im bin Adi tadi. Ingat lagi apa kebaikan yang dibuat. Di antara bidang-bidang pelaksanaan bagi kaedah ini adalah kita setia terhadap muallimin, guru-guru yang pernah buat baik pada kita. Jaga akan kesan-kesan mereka yang baik dalam diri orang yang belajar. Orang yang belajar ini ingat guru dia. Dan ketahuilah seorang guru tadi daripada kumpulan yang mengajar dia dalam salah satu negeri, dia sebut kat sini wa'arifu mualliman, dan saya tahu seorang guru daripada kumpulan pasukan pengajar pada salah satu tempat di negeri kita, disebut sini dan negeri dia lah. Dia telah membuat satu contoh yang amat bernilai dalam tajuk kesetiaan, kerana dia tidak terhad dia punya kesetiaan dia kepada guru-guru kita yang mengajarnya saja, bahkan kepada anak-anak mereka. Ketika mati guru dia, maksud dia bila guru dia mati, dia akan pergi tengok pada anak-anak guru tersebut, Allah Ta'ala rahmati mereka. Dan bertambah keajaiban anda ketika tahu bahawa dia ni berhubung bersama mereka, dan kadang mereka di luar daripada kerajaan Mamlakah, dari luar dari Saudi pun dia hubungi lagi, tak kira di Mesir ke di Syam ke. Maka dia kata Allah Ta'ala sajalah yang memberikan kebaikan pada lelaki ini. Dan sebenarnya Allah Ta'ala banyakkan umat orang macam dia. Rahimallahu Imam Syafi'i, SWT rahmati Imam Syafi'i, pada hari dia kata, pada Syafi'i, hari dia berkata, al-hurru man hafidha udadu lahzatin wa man afadahu lafzatin. Orang yang hur, orang yang merdeka ni adalah siapa yang memelihara, menjaga kasih sayang walaupun sejenak. Dan siapa yang beri faedah pada dia walaupun satu lafaz. Orang yang baik, orang yang bebas ni adalah orang yang menjaga kasih sayang walaupun sejenak. Mana dia jaga, dia ingat kasih sayang walaupun sejenak pun, kasih sayang dia akan ingat. Dan mana siapa beri faedah pada dia walaupun satu lafaz. Dan pada realiti kita pada zaman sekarang ni, ada banyak tempat untuk kita laksanakan akan kaedah Quran ini. Kepada jiran yang iktarafu minha nasib, kan? Mana maksud dia pada jiran yang mereka ni kerjakan daripadanya satu habuan, tolong kita sebagainya ketika susah, tolong hantar anak kita pergi ke klinik, hospital. Ini benda ni kena ingat lah, tak boleh kita lupakan. Lagi jemaah masjid, di antara dia ada habuan
Bahkan sehingga pekerja ataupun khadam yang elok khidmat dia kepada tuan dia, kaedah ini hadir kuat dalam muamalah, dalam kita panggil dalam hubungan antara manusia. Sehingga berkata sebagian ahli ilmu, di antara keberkatan rezeki adalah tidak dilupakan tidak melupakan seorang hamba dilupakan hamba kelebihan dalam muamalah dia. Baru kata rezeki Allah yansal abdu al-fadla fi muamalatihi. Di antara keberkatan rezeki adalah tidak melupakan seorang hamba kelebihan dalam hubungan dia. Kama qala ta'ala firmankan, wala tansawul fadla bainakum, yang kamu lupakan kelebihan di antara kamu. Okey. Dengan dengan memudahkan akan musirin, orang yang memudahkan, cara dengan memudahkan akan kata orang yang mudah, orang yang luas, kan? Dan juga kita berikan penangguhan pada orang yang susah. Mana kalau dia berhutang kita berikan dia penangguhan, tak ada masalah. Dan pemberian, dan juga kita berikan hadiah-hadiah ketika mana kita jual beli, berikan hadiah sebagainya, dengan apa yang mudah, daripada sedikit ataupun banyak. Dengan itu akan mendapat seorang hamba tu akan kebaikan yang banyak. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar menunjukkan kepada kita sebaik-baik akhlak dan amalan, dan janganlah dia hidayah dan tidak akan beri hidayah kepada kebaikan akhlak kecuali dia, tak akan beri hidayah kepada kebaikan akhlak kecuali dia. Dan supaya kita minta Allah SWT lindung kita daripada keburukan akhlak, dan tak akan melindungi kita daripada keburukan akhlak kecuali dia. Ini antara doa yang patut dibacakan ketika qiyamul lail, qiyam malam, dan patut diamalkan. Minta Allah Ta'ala kita, Allahumma hadini li ahsanil akhlak, ya Allah pandulah aku kepada sebaik-baik akhlak, fa in la hadini li ahsaniha illa ant, kerana tak boleh akan memandu aku kepada kebaikan akhlak kecuali engkau, kan? Dan juga minta perlindungan daripada keburukan akhlak, kerana tak ada siapa boleh mengalihkan kita dari keburukan akhlak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, walhamd. Okay, so kita ambil dua kaedah. Nanti insya-Allah nanti akan masuk pada kaedah keempat dan kelima kalau kita sempat nanti insya-Allah. Baik. Okey, wallahu a'lam. So alhamdulillah, dan tengok pun tak ada soalan apa-apa. Saya rasa mungkin kita berhenti kat sini kot. Okey. Jadi ini buku ni memang barulah. Saya pun seronok baca, sebab dia memang beri kepada kita bentuk panggil macam mana ayat Quran tadi, kalau kita jadikan dia sebagai kaedah hidup kita. Kita dah ambil dah kan, cakap benda baik kan, cakap yang baik je, cakap yang lembut. Kemudian yang kedua kita ambil adalah kita ambil ingatkan bahawa apa-apa jadi hidup kita, kita mungkin tak suka tapi ada kebaikan padanya. Kita mungkin suka benda tapi Allah Ta'ala tak benarkan, tak elok, benda tak elok untuk kita. So yang tahu sebenarnya Allah Ta'ala, bukan kita. Itu sudut yang kita kena pegang dalam diri kita, dan cuba fahamkan betul-betul. Sebab ini sangat penting. Dan juga yang terakhir tadi adalah jangan lupa kelebihan antara kita satu sama lain. Kalau kita nak marah dan sebagainya, benci orang ke, geram ke, janganlah kita lupakan kelebihan orang tersebut ke atas diri kita. Kerana itu akan beri kebaikan pada kita dan juga mereka. Bahkan jiwa kita akan happy. Walaupun tidak bersama lagi, tapi kita masih lagi baik. Okay, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian pada masa akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.